Ini dia parcel baru sampai ya, selepas cuti raya Cina. Agak lewat sikit, tapi hari ni dah sampai dah parcel ni. So jom kita unboxing, quick unboxing. Kita tengok apa barang yang ada kat dalam ni guys. Let's go. Hai, kembali ke Quarter Liter Channel. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini guys. Sas. So korang bersama Abang G QLC. Di channel ni guys, kita banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, riding teknik sama ada di track maupun di normal road dan banyak lagi. Dan korang yang singgah kat channel ni, abang nak ajak korang untuk subscribe dulu dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi setiap kali abang ada upload video-video terbaru. Dan korang juga boleh follow rapat abang di semua social media, di platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. So guys, hari ni ada satu lagi produk yang abang nak share kepada korang, sama ada ia penting ataupun tidak dan apakah keperluan produk tersebut. So tanpa membuang masa lagi, kita akan kupas, kita akan bincangkan dalam video kali ni. So kita kupas dari A sampai Z keperluan menggunakan benda ini. Let's go guys. So kita akan buat quick unboxing guys. Tak mau buang masa benda-benda di sini. Korang nampak dah apa dia tu. So satu lagi produk RCB guys. Produk RCB. Wow. Tengok ni. Abang ada order untuk apa ni? Reservoir warna hitam 2, warna merah 2. So dia hantar semua warna merah. Not good. Apapun siap rainbow. Okey, kita tutup pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok apakah benda tu guys. Tada. So korang kalau yang dah pakai RCB punya racing footrest, korang akan nampak ini adalah sedikit kelainan. So jom kita kupas dengan lebih detail apa yang terdapat dalam box ni dan apakah kegunaan dia dan kepentingan produk racing footrest ni guys. Let's go. So guys, inilah produk RCB iaitu racing footrest V2 untuk Yamaha R25 dan juga R3. Apa yang lain dia? Footrest RCB V1 dan V2. So kat sini kalau korang tengok dari segi finishing dia, terdapat sedikit finishing dia di bahagian dia tarik di bahagian sini. Okey, itu yang abang nampak antara perubahan antara V1 dan V2. Selain pada tu guys, kalau korang tengok di bahagian sini pula, sini adalah kita boleh cakapkan sebagai boot protector ataupun apa dia kita nak cakap benda ni, tak apalah, korang tahulah apa dia benda ni. So benda ni biasanya kita letak kasut kita, so dia tak akan kena di bahagian arm kita ataupun bahagian body. So yang ni protector yang mana didatangkan sekali dengan racing footrest. So normally kalau korang pakai footrest standard pun memang ada benda alah ni. So benda alah ni guys, untuk V1 dia punya custom made ataupun corak dia agak berlainan, dan V2 dia tampil dengan nampak lebih agresif dan lebih nampak sporty. Dan tip di bahagian sini, perkataan RCB ni di-emboss dan diwarnakan dengan warna merah. So it's a nice finishing guys. Memang nampak menarik, sangat lightweight, sangat ringan. Memang sesuai lah untuk kegunaan di track maupun di normal road. Okay, so apa lagi dia datang di bahagian sebelah bawah dia guys. Dia datang untuk footstep punya tempat pemijak kaki. So tempat pemijak kaki untuk V1 dan V2 abang rasa tidak ada banyak perubahan, lebih kurang sama saja yang V1 dan V2. Dan aksesori ni juga abang rasa boleh digunakan di kedua-dua racing footrest. Okey, kalau kata korang jatuh, patah ataupun sebagainya, korang boleh replace, tak kisah V1 ataupun V2. Dan kalau kita nampak kali ni di tempat pemijak brake dan juga tempat clutch, okey, dia juga di-emboss dengan perkataan RCB kat sini. Okey, ini antara benda yang upgrade daripada dia orang, yang mana tempat ni kita akan masukkan di bahagian brake. Okay,
Yang ni bahagian gear, bahagian gear. So bahagian gear. So perkataan RCB ada di sini. So nampak tu nice, memang sangat nice dia punya finishing guys. Okay, so sekali lagi kalau kita orang boleh tengok dia punya brake dan juga gear, finishing dia sangat kemas. Yang mana bearing dia juga kalau yang abang faham, menggunakan bearing yang sangat high end lah, high end dia punya bearing ya, tidak akan menyebabkan jam di bahagian gear ataupun di bahagian brake. Okey, di bahagian brake korang. So dia datang dengan nut, lepas tu dia punya ini extension dia. Okey, dan yang menarik tu selain pada tu, dia didatangkan dengan dua gear rod lah. Dia datang dua, satu yang agak pendek sikit dan satu lagi yang agak panjang. So untuk lebih mudah korang faham, biasanya kalau korang pakai gear lever yang pendek ni, korang tidak menggunakan quick shifter. So kalau korang guna quick shifter, korang mungkin kena menggunakan yang agak panjang sedikit. Sebab apa? Sebab dia akan masuk lagi quick shifter dan sebagainya. Okey, itu antara benda yang terdapat dalam racing footrest RCB ni. So abang memang prefer sangat racing footrest ni guys. Sebab racing footrest ni abang dah guna lebih kurang 3 tahun V1. Abang mencatatkan kejatuhan crash dalam litar lebih daripada 20 kali, tetapi tak pernah patah. Okey, tak pernah patah racing footrest RCB ni. Jatuh, accident, macam-macam lah dalam track, tak pernah patah. Yang akan kita orang replace adalah footstep ni. Yang ni akan makan. Tapi yang hebat RCB, dia cipta benda ni, bila kita crash, dia akan makan sampai habis. Okey, dia tak menyebabkan dia lock motosikal kita waktu kita jatuh. Kalau kata benda ni terlalu keras, dia lock, menyebabkan mungkin motosikal kita akan melambung. Tetapi bila benda ni dia buat boleh makan, benda ni sangat mudah. Bila jatuh dia makan sampai habis. So motor kita akan terseret je guys, tak akan melambung. Guys, itulah serba sedikit tentang racing footrest V2 kali ni. Nanti abang akan buat pemasangan dan abang akan buat sekali lagi video supaya korang akan nampak macam mana look dia bila berada di Yamaha R25. It's a very nice nice looking. Abang boleh katakan kalau korang pakai dekat motosikal korang akan nampak lebih handsome lagi. Okey, kita teruskan kepada posisi waktu kita tukar racing footrest. Apakah perlu menukar racing footrest ataupun tidak? Okey, kita tengok racing footrest ni kebiasaannya digunakan bagi mereka yang masuk ke dalam track untuk perlumbaan. Kerana dalam perlumbaan korang akan enter corner dengan keadaan lean yang terlalu rendah. So bila korang lean dengan lean yang terlalu rendah, kebiasaannya korang terpaksa menggunakan racing footrest. Sebab apa? Sebab racing footrest tadi korang boleh buat adjustment. Okay, adjustment dia punya ketinggian. So kalau korang rasa macam korang perlu tinggi, mungkin dia akan duduk sampai di bahagian atas. So kalau dah duduk sampai ke bahagian ni guys, korang of course korang lean, korang tak akan sangkut korang punya footrest. Kalau korang pakai footrest standard, korang overlean, dia pasti akan sangkut di bahagian footstep. So kalau korang nak masuk track, memang perkara wajib untuk korang tukar racing footrest. Kerana posisi dia juga akan memudahkan korang handle bike korang dalam keadaan agresif. Bermaksud waktu korang top speed, korang tak akan mengalami cramp ataupun lenguh kerana kaki korang berada di bawah. So kaki korang akan berada di bahagian belakang sikit. Dan waktu korang roket lah kita cakap lah, korang menerap di atas tank, korang akan berada dalam posisi yang sangat selesa. Dan waktu korang nak lean turun corner guys, posisi kaki korang untuk perubahan kaki korang memang sangat senang sebab dia berada di bahagian belakang dan di atas. So bila dia berada di belakang dan di atas, korang nak lean, korang senang untuk berubahkan kaki korang untuk berada di atas racing footrest dan turun korang punya knee, knee down ataupun turun korang punya lutut ke bawah. Ini akan menyebabkan racing footrest korang tidak akan touch ground ataupun touch kepada tar tersebut. Itu keperluan kalau korang gunakan
racing footrest untuk perlumbaan. Sekiranya kalau korang guna di normal road, adakah ia sesuai ataupun tidak? Ia amat sesuai juga untuk digunakan untuk normal road. Tidak ada apa perubahan. Korang mungkin boleh adjust untuk dia lebih rendah sedikit. Okey, rendah sedikit, dan korang akan dapat rasa keselesaan riding position korang. Sebab ketinggian kita, berat badan kita, panjang kaki kita dan sebagainya, footrest standard tak dapat kita nak ubah secara manual. Tetapi racing footrest kita ada adjustment di semua bahagian, termasuklah di bahagian gear, di bahagian brake dan sebagainya. Kita boleh customize mengikut keselesaan kita. Tambahan pula, kalau bahagian ni tadi, kalau korang terlalu tinggi, mungkin korang boleh adjust sampai ke bawah untuk mendapat keselesaan. Dan kalau korang terlalu pendek, mungkin korang boleh adjust sampai ke atas untuk juga keselesaan pemanduan riding teknik korang. Okey guys, itu antara sebab kenapa kita perlu menggunakan racing footrest. Tetapi kalau korang selesa dah dengan normal footrest, abang rasa tidak ada masalah. Korang boleh teruskan menggunakan footrest standard yang dikeluarkan oleh factory, kerana kualiti dia juga sangat baik dan sangat kukuh. Apa pun tengok kepada bajet anda dan keperluan anda. Ada interrupt tadi guys, ada call masuk. So sorry. So guys, abang rasa ini adalah review ringkas abang tentang racing footrest. So sambungan dia abang akan buat bila pemasangan nanti. So hopefully korang dapat sedikit sebanyak knowledge tentang perlu ataupun tidak menggunakan racing footrest, keperluan ataupun kehendak, bergantung kepada bajet korang. So apapun, korang bukan saja boleh dapat brand RCB, malah korang juga boleh mendapatkan brand-brand lain di pasaran. Cuma apa yang abang recommend tentang brand RCB, sebab 3 tahun abang menggunakan brand ni telah memberi keselesaan yang optimum untuk abang dan pasukan abang, dan juga dia sangat tahan lasak kerana tidak ada lagi case patah racing footrest ni guys. So abang rasa video sampai di sini saja. Abang nak ajak korang sekali lagi untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi setiap kali abang ada upload video-video terbaru. Dan korang juga jangan lupa untuk follow rapat abang di semua social media, dan abang akan buat banyak lagi konten yang bermanfaat untuk korang. So kalau korang ada sebarang cadangan ataupun pandangan lain, korang boleh letakkan di ruang komen. Sedikit sebanyak dapat memberi manfaat untuk kita sebagai bikers ataupun rider yang menunggang motosikal. So sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Quarter Liter Channel. Bye guys.